السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان على عباده بنعمه على عباده بنعم لا تحصى، والصلاة والسلام على من أسرى به، على من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل التي لا تستقصى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا رب العالمين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan muliakan Al-Fadil Tuan Pengerusi Surau Ar-Rawdah serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seterusnya yang saya muliakan, tuan-tuan para hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah
kita rafa'kan kepada Allah Ta'ala, kerana pada malam ini diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, dapat kita hadir pada malam ini ke rumah Allah yang mulia ini, bagi sama-sama kita menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahyang fardu maghrib, dan kita duduk sebentar di dalam taman syurga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada 3 taman syurga yang ada di atas muka bumi ini pada hakikatnya, iaitu salah satu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis ilmu. Maka majlis ilmu ini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga yang ada di atas muka bumi ini, selain 2 lagi tempat, iaitu Raudhah di Masjid Nabawi dan juga majlis zikir iaitu majlis yang di dalamnya menyebut-nyebut, berzikir-zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala kerana memilih kita pada malam ini untuk digerakkan tubuh badan kita, roh dan jasad kita dapat hadir ke taman syurga yang penuh dengan barakah ini. Dan alhamdulillah juga, sebenarnya pada malam ini kita berada pada malam yang penuh dengan berkat, iaitu malam di mana kita memperingati peristiwa yang besar dan agung yang berlaku kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita yang agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah malam Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbetulan pada malam ini, beruntunglah kita yang dapat hadir pada malam ini, kerana malam ini merupakan malam 27 Rejab. Malam ni malam 27 Rejab, iaitu hari jadinya, iaitu hari ulang tahun yang sebenar, iaitu 27 Rejab malamnya, seperti yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahawa peristiwa agung ini berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 hari bulan Rejab. Maka malam ni kita berbetulan dengan kehendak Allah Ta'ala, kita dapat sampai kepada malam 27 Rejab ini dalam keadaan sihat tubuh badan kita dan diberikan dengan pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu malam ini kita di sini seperti mana tempat-tempat yang lain mengambil kesempatan sempena dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita menyambutnya. Tak terkecuali kita juga di sini mengambil kesempatan dan nikmat ini untuk sama-sama kita memperingati peristiwa yang agung ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum daripada kita sama-sama mendengar sedikit tazkirah, kupasan berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj dan ibrah yang
boleh kita ambil pengajarannya daripada kisah yang agung ini. Maka sebelum daripada itu, kita nak sama-sama, tuan-tuan tolong aminkan. Dan saya bacakan doa, kita sama-sama mengaminkan doa, satu doa yang diajarkan oleh para ulama kita, iaitu seperti mana yang diajarkan, yang disebutkan dalam kitab Bada'i Az-Zuhur bagi karangan seorang tokoh ulama besar tanah Melayu kita, iaitu tuan pengarang bagi kitab Faridatul Faraid, iaitu almarhum Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh ulama besar tanah Melayu kita. Dalam satu judul kitab beliau, Bada'i Az-Zuhur, dalam kitab ini dinyatakan doa yang dituntut akan kita baca pada malam 27 Rejab. Ya. Jadi alhamdulillah, kita semua, tuan-tuan puan-puan semua, kita tadah tangan dan tolong aminkan bacaan doa ini. Baik, doa ini saya petik daripada kitab Bada'i Az-Zuhur karangan Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, ataupun digelar dengan Syekh Ahmad Fatani rahimahullahu ta'ala, iaitu tuan pengarang kitab yang terkenal, kitab Tauhid yang terkenal dalam dunia Melayu, kitab Faridatul Faraid. Orang panggil kitab Faridah, orang panggil. Baik, jadi doa ini kita sebutkan, barang siapa yang membaca doa ini, kata tuan Syekh Ahmad Al-Fatani dalam kitab beliau, dia kata sesiapa yang membaca doa ini, termasuklah yang mengaminkan doa, insya-Allah. Dia kata siapa yang membaca doa ini pada malam 27 Rejab, kita malam ni malam 27 Rejab, katanya maka akan diterima segala doanya. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah Ta'ala kabul dengan berkat membaca doa ini. Lagi katanya, diangkat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, ya, insya-Allah, dengan barakah doa ini pada malam 27 Rejab yang terkait dengan peristiwa agung yang berlaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya terkait dengan Nabi yang jadi berkat. Sesuatu jadi berkat terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diangkat kedudukannya orang yang membaca doa ini di sisi Allah, dan dihidupkan hatinya pada hari segala hati menjadi mati. Pada hari segala hati-hati manusia menjadi mati, maka hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara kelebihan doa yang khusus dibaca pada malam Isra wal Mi'raj. Jadi insya-Allah sebelum kita mendengar papasan ceramah kita pada malam ini, saya bacakan doa ini serta terjemahnya, dan tuan-tuan serta para hadirin sekalian sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa ini. Moga-moga diterima doa kita ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bimusyahadatil asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin
حين أشريت به ليلة 27 أن ترحم قلوبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أشريت به ليلة 27 أن ترحم قلوبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أشريت به ليلة 27 أن ترحم قلوبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan keagungan yang diperlihatkannya rahsia-rahsia para ahlul mahabbah, dengan kemuliaan khalwat pertemuan tersembunyi yang hanya Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul, ketika Engkau berikan kesempatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 Rejab. Lapangkanlah hati kami ya Allah yang sedang gelisah akan kasih sayang-Mu, serta perkenankanlah doa-doa kami, wahai yang maha dermawan dari kalangan dermawan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita mengaminkan bacaan doa sebentar tadi. Jadi sebenarnya doa ni masa kami belajar dulu memang dibacalah di pondok-pondok, memang dibaca doa ni, ya. Mungkin doa ni tak biasa kita baca, tapi sebenarnya doa ni besar sangat kelebihannya. Allah Ta'ala melimpahkan dalam hati kita dengan berkat doa ni yang terkait dengan Nabi SAW. Allah hidupkan hati kita. Dikala orang lain tak nampak sesuatu hakikat, Allah beri kita, Allah hidupkan, Allah celikkan mata hati kita, ainul basirah kita, untuk melihat sesuatu, lebih-lebih lagi di akhir zaman ni, untuk melihat sesuatu itu di pihak yang benar. Inilah sesuatu yang mahal Allah kurniakan di akhir zaman, dengan melihat sesuatu dengan kebenaran, bukan dengan kesalahan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saban tahun sejak daripada kita ni kecil lagi, kita sentiasa mendengar kisah-kisah yang dikisahkan, yang diceritakan, yang diceramahkan, yang ditazkirahkan oleh para ulama kita, tok-tok kita, ustaz-ustaz kita. Saban tahun, jika lalu dengan tarikh 27 Rejab, kita akan mendengar ceramah, tazkirah, kuliah berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Namun walau saban tahun kita kerap mendengar kisah ini, namun tak kala tahun ini kita mendengar lagi kisah yang sama. Kisah yang sama. Ya, tiap-tiap kali kita masuk tahun Hijrah dan berjumpa dengan Isra wal Mi'raj, ceritanya adalah sama. Tidak ada berubah apa-apa pun. Kerana peristiwa ini hanya diulang. Hanya diulang penceritaannya, kisahnya. Tapi yang pentingnya ialah untuk diambil pengajaran
dan ibrahnya. Itulah matlamat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita nak dengar kesedapan jalan cerita je, tetapi yang paling penting ialah kali ini cuba kita ubah persepsi kita. Ceramah yang kita nak dengar ni bukan sekadar kita menadah telinga untuk mendengar kesedapan kupasan oleh tok-tok guru kita. Tak kira lah ustaz mana sekalipun yang menceritakan, yang mengkisahkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kita tak sekadar dengar saja, ataupun kita kata tak sekadar kita ni ambil syarat saja. Dah kita ni pentadbir surau, kita kena buatlah sambutan Isra wal Mi'raj. Kalau tak dibuat, apa pula kata orang? Jangan macam tu. Kita kena perbetulkan ini semua. Kita kena perbetulkan persepsi ini. Bukan sekadar kita lalu 27 Rajab untuk kalau tak disambut nanti apa kata orang. Tak. Kita meletakkan nawaitu yang pertama, kita memperingati peristiwa ini kerana ia terkait dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana terkait dengan Nabi itu, kita sambut. Kena ada nawaitu macam tu. Barulah ya, maknanya apa dia sambutan kita ini, insya-Allah Allah Taala memberikan ya dengan beribu barakah, insya-Allah Taala. Itu nawaitu yang pertama, kerana terkait peristiwa ini dengan Nabi, sebab itu kita sambut. Kenapa? Kerana Nabi, bukan kerana nak dengar kisah-kisah semata-mata. Dan yang keduanya, kita nak dengar kupasan pengkisahan kisah-kisah Isra wal Mi'raj, tak lain tak bukan yang paling penting. Inilah objektif yang paling utama. Kita dengar ceramah ni, kita nak ambil ibrah, yakni pengajaran yang terdapat dalam kisah Isra wal Mi'raj. Walaupun kisah Isra wal Mi'raj ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khususiah kepada Nabi, tetapi pengajarannya adalah untuk kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini matlamat. Maka sebab itulah dituntut akan para hadirin semua, tuan-tuan muslimin muslimat, marilah sama-sama kita dengar pengkisahan Isra wal Mi'raj ini tentang pengajarannya, dan kita ambil pengajaran ini bersungguh-sungguh untuk kita bawa dalam kehidupan kita selepas ini, dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikat sebenarnya kita makin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhasil, apa yang kira-kiranya bermanfaat daripada apa yang kita dengar pada malam ini, ambillah sebagai pengajaran dan buatlah ianya sebagai bekal untuk kita isi dalam kehidupan kita sehari-hari selepas ini, sampailah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tuan-tuan matlamat utama daripada sambutan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku setahun sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Maknanya apa? Satu tahun sebelum Nabi hijrah daripada Makkah. Artinya Isra wal Mi'raj berlaku di tanah Masjidil Haram, di bumi Makkah Al-Mukarram. Dia tidak berlaku di Madinah, tapi berlaku di bumi Makkatul Mukarramah. Ulama sebut setahun sebelum peristiwa hijrah. Dan setengah ulama sebut begini, adapun peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku ia kepada batang tubuh dan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah tak kala berlaku pada tahun itu, satu tahun itu, dua peristiwa yang amat memberi kesan
dalam hati Nabi SAW, iaitulah peristiwa dua orang yang amat Nabi kasih diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tahun yang sama selang beberapa bulan. Iaitu yang pertama, Allah Ta'ala mewafatkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin. Iaitu kita tahu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ini adalah isteri yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan dalam banyak isteri-isteri Nabi yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sehingga kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha menyebabkan, kata ulama, pada tahun Allah Ta'ala mewafatkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun yang menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak berapa lama daripada Allah mewafatkan isteri Nabi yang disayanginya, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka beberapa bulan, setengah pandangan ulama kata 2 bulan, setengah kata 4 bulan selepas daripada kewafatan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka Allah Ta'ala mematikan pula bapa saudara Nabi yang amat dikasih oleh Nabi, iaitu Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi. Walaupun mengikut sejarah yang diceritakan oleh ulama, Abu Talib ni kita semua tahu, Abu Talib tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun begitu, Abu Talib seorang tokoh musyrikin Makkah daripada bangsa Quraisy, walaupun beliau tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau di kalangan pemimpin musyrikin Makkah yang amat disegani, yang amat dihormati, yang menjadi tulang belakang yang banyak membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, walaupun Abu Talib tidak beriman kepada Allah, walaupun beliau tak mengucap 2 kalimah syahadah untuk beriman kepada Allah, tetapi Abu Talib di antara orang yang paling banyak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kehilangan 2 tokoh ini, satunya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi, yang kedua Abu Talib, pak saudara, walaupun tidak beriman tetapi menjadi tulang belakang yang banyak membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala orang musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lainnya yang mengugut Nabi, yang memulaukan Nabi, yang mengherdik Nabi, yang menghina Nabi, maka tak kala itulah Abu Talib pasti akan ada untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah bila 2 orang ni diwafatkan oleh Allah, maka sebab itulah kata ulama, tahun tersebut dipanggil Amul Huzni, tahun yang mendukacitakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itulah Allah Ta'ala nak mengubati hati kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihadiahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pengalaman yang sungguh agung, yang sungguh mentakjubkan kita, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata ulama, mengapa Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, antaranya ialah untuk mengubati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilanda kesedihan. Dan tak kala apabila Abu Talib dia meninggal, sehingga dakwah Nabi sudah tidak ada pembela lagi di kalangan orang musyrikin Makkah, maka Nabi mencuba nasib
di kota Taif. Sedih dah tu dalam keadaan tu. Dua orang dah tak ada. Jadi Nabi SAW pun mencuba dakwahnya untuk disebarkan di kota Taif. Sampai di Taif dengan pakatan-pakatan musuh yang menentang Rasulullah, maka mereka berpakat untuk mengenakan Rasulullah SAW di kota Taif. Sampai Nabi di kota Taif, semua kita dengar belaka dah cerita ni. Ketika Nabi sampai di Taif, apa yang berlaku? Dakwah Nabi tak disambut, bahkan disambut dengan balingan batu yang diberi upah kepada anak-anak kecil yang ada di kota Taif, bagi upah pada mereka untuk menghalau Rasulullah SAW dengan balingan batu. Sehingga Nabi SAW terpaksa berundur daripada kota Taif, bersembunyi di sebuah ladang kurma milik seorang Yahudi. Lalu ketika itulah Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Rasulullah, jikalau sekarang ini engkau perintahkan aku untuk menterbalikkan orang Taif ni, aku akan laksanakan sekarang juga. Apa kata Rasulullah? Dalam keadaan kepala Nabi bercucuran dengan darah, dalam keadaan Nabi sedang menekap tangan baginda di kepala yang berdarah, kemudian kaki Nabi berdarah kerana akibat balingan batu. Pun begitu, Nabi SAW kata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tidak mengapalah, tidak mengapalah kalau mereka tak menerima dakwahku sekarang. Aku mengharapkan serta aku berdoa kepada Allah, akan datang ada generasi mereka ini yang akan terima Islam. Itu doa Rasulullah SAW. Nabi tak minta supaya malaikat Jibril untuk menterbalikkan kota Taif. Kalaulah Nabi meminta Jibril untuk menterbalikkan kota Taif, nescaya malaikat Jibril akan mengunggah kota Taif, menterbalikkan kota Taif. Tapi begitulah sifat Nabi Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Di antara ciri-ciri Nabi Ulul Azmi ialah apa dia? Sekali-kali tidak mendoakan kebinasaan kepada kaum. Ini sifat ciri-ciri Rasul yang digelarkan dengan Ulul Azmi. Baik, kemudian tak kala peristiwa Nabi dibaling batu di kota Taif, dengan kesedihan yang dilalui oleh Nabi akibat dua tokoh yang Allah wafatkan mereka, maka sampailah masanya pada satu malam Allah Ta'ala merasakan kepada Nabi SAW peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ulama, kita tahu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang saya baca kali awal tadi. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat tu kalau kita tengok terjemah, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya. Baik, dalam peristiwa Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW, antara Isra, daripada perjalanan Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka dalam perjalanan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Ta'ala beberapa gambaran dan tamsilan, ibarat dan perumpamaan. Inilah yang kita nak ambil ibrah, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Jadi saya tak mahu cerita daripada permulaan Nabi di belah dada. Cerita ni saya dah cerita dah malam tadi. Kebetulan malam tadi ada ceramah juga. Jadi malam ni kita cerita tentang apa? Tentang apakah ibrah-ibrah yang dipertunjukkan kepada Nabi
gambaran-gambaran, tamsilan-tamsilan yang ditunjukkan kepada Nabi SAW sepanjang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita lihat dulu apakah yang dipertontonkan, diperlihatkan kepada Nabi daripada Isra, iaitu daripada perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada beberapa gambaran tamsilan yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Inilah yang kita nak ambil ibrahnya, tuan-tuan. Baik. Yang pertama, dalam perjalanan Isra Nabi bersama dengan malaikat Jibril dengan menunggang burak, maka penglihatan yang pertama, Nabi diperlihatkan apa dia? Seorang perempuan yang telah amat tua. Berdiri di sebatang jalan, seorang perempuan. Nabi diperlihatkan seorang perempuan yang sudah bongkok 3, istilahnya. Maknanya dah tua sangatlah tu. Nabi diperlihatkan demikian. Kemudian Nabi SAW tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, siapa dia perempuan tua tu?" Maka Jibril tak jawab. Jibril kata, "Teruskan perjalanan kita." Kemudian akhirnya terus perjalanan. Sambil itu, ya, malaikat Jibril pun jawab, "Wahai Rasulullah, yang telah Tuan lihat tadi, yang Tuan tanya tadi, siapakah dia perempuan yang tua itu?" Maka Jibril jawab bahawa perempuan tua itu itulah tamsilan, gambaran umur dunia ketika itu. Ditamsilkan, digambarkan dunia, umur dunia sudah seperti perempuan yang tua tersebut. Maka tamsilan perempuan yang tua itu adalah gambaran kepada umurnya dunia ketika itu. Ketika itu, tuan-tuan. Maknanya, kalau ketika itu umur dunia sudah digambarkan, ditamsilkan dengan perempuan yang tua, bermakna kalau sekarang ini, kalau pada ketika itu perempuan itu disebutkan oleh ulama bongkok 3. Kalau sekarang ini bongkok berapa? Barangkali tak ada bongkok, dah terbaring nazak, tunggu nak mati saja. Nah, tu kalau kita nak tamsilkan sekarang ni lah. Kalau ketika itu, tuan-tuan, Rasulullah SAW, peristiwa ni bila berlaku? 1445 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah diperlihatkan dunia ini sebagai perempuan tua dari segi gambaran umur dunia. Jadi apatah lagi sekarang ni kita, tuan-tuan, maka benarlah bahawa sekarang ini kalau diambil kira dengan gambaran perempuan tua itu, kalau dibuat nisbah kepada kita sekarang ni, tuan-tuan, kita yang hidup di zaman Masihi 2024, Hijri 1445, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, maka kalaulah digambarkan dengan perempuan tua tadi, apa jadi perempuan tua itu sekarang? Barangkali sudah nazak, menunggu saat dan ketika untuk diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa kepada dunia kita ni sekarang, tuan-tuan? Jika itulah tamsilannya, perempuan tua yang hanya sedang menunggu saat dan ketika untuk dimatikan oleh Allah, berarti dunia kita nak sebut macam mana? Berartinya sekarang, jika kalau kita pakai CP itulah, tapi memang itulah hakikatnya pun, takkan kita nak kata lagi, tak gitu, dunia ni panjang lagi umur dia. Siapa berani kata? Siapa berani kata umur dunia ni masih panjang lagi? Tak, kita nak kata bahawa jika ketika hayatnya Rasulullah dalam peristiwa Isra dipertunjukkan perempuan tua
sebagai gambaran itulah umur dunia. Barangkali sekarang kita berkeyakinan bahawa perempuan tua itu, jika kita gambarkan, sudah terbaring dan nazak, tidak boleh berdiri, terbaring, nazak, hanya menunggu saat kematian. Dan jika itulah digambarkan kepada dunia, dunia sekarang hanya menunggu saatnya untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau kita nak tengok sejak setahun dua ni, sejak kebelakangan ini, ulama-ulama kita selalu mengingatkan kita tentang akhir zaman. Betul? Ulama-ulama kita selalu sebut pasal Dajjal, selalu sebut pasal Imamul Mahdi. Pasal apa? Pasal dunia kini betul-betul sudah berada di ambang kiamat. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita nak percaya ataupun tidak, itulah hakikatnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak kata apa? Kalaulah dunia ini sekarang ini ditamsilkan sudah sampai seperti gambaran orang tua tersebut yang sudah nazak hanya menunggu saat kematiannya, kita sekarang ni hanya menunggu saat dan ketika dunia ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, maka ada benarlah apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar kita dalam mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Jalaluddin Suyuti? Imam Suyuti kata apa? Dunia ni semenjak daripada dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menuju kepada hari kiamat, pandangan Imam Suyuti kata dunia takkan lebih daripada tempoh 1500 tahun, tuan-tuan. Bermakna apa? Sekarang kita Hijri tahun yang ke berapa? Tahun yang ke berapa Hijri sekarang ni? 1445. Kalau dengar ayat ni baik-baik. Jika benarlah apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, semenjak diangkatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, dan tempoh nak kiamat, dunia takkan lebih daripada umurnya 1500 tahun. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah meninggalkan kita 1445 tahun dah. Bermakna kalau sifir yang diberikan pandangannya oleh Imam Jalaluddin Suyuti ini, umur dunia tidak akan melebihi 1500 tahun. Ini bermakna apa? Kita ada berapa tahun lagi untuk hidup sebelum dunia ini dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jika sifir Imam Suyuti itu betul, kita tak kata sahih. Itu hanya pandangan ulama. Pandangan ulama secara Imam Suyuti, tuan-tuan, imam mujtahid tu. Bukan imam biasa-biasa, tuan-tuan. Bukan imam masjid biasa-biasa yang beritahu aku rasa 1500 tahun lagi. Bukan imam biasa, imam ikutan ilmu. Dipanggil mujtahid. Imam Suyuti ini antara mujtahid zaman mutaakhirin yang masih ada ketika itu. Imam Jalaluddin Suyuti yang mencapai darjat mujtahid. Jadi beliau mengeluarkan pandangannya adalah kira-kira dia, tuan-tuan, bukan kira saja. Mestilah didasari pandangan beliau dengan isyarat daripada hadis Nabi, isyarat daripada ayat Quran, dan mungkin beliau dikurniakan ilmu laduni daripada Allah Ta'ala, ilmu laduni yang tidak dinyatakan hal ehwalnya dalam kitab-kitab. Sebab ilmu laduni dan ilmu pancaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat kepada Imam Suyuti. Ada. Jadi kita kata begini, kita tak kata sahih tak, tapi kita lapik dengan ayat, jika benar sifir pandangan Imam Suyuti tersebut
bahawa dunia selepas kewafatan Nabi SAW tidak akan melebihi 1500 tahun. Ini bermakna kita sekarang dari segi Hijri, tahun Hijri, sekarang ni kita berada pada Hijri 1445. Bermakna ada berapa tahun lagi? Kalau sifir Imam Suyuti itu betul, ada 1500 tolak 1445. Berapa bakinya? Berapa? 455. 55 tahun tuan-tuan, jika sifir ini benar, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik. Jadi barangkali kita kata apa dia? Barangkali pandangan Imam Suyuti tersebut ada benar. Tapi saya nak katanya, dalam banyak-banyak pandangan ulama tentang umur dunia nak kiamat ni ialah paling banyak ada disebutkan oleh setengah ulama selain daripada Imam Suyuti, ada yang kata ini yang paling banyak, angka yang paling banyak dah. Tak ada lagi melebihi angka ni. Iaitu ada pandangan ulama kata umur dunia ni takkan melebihi 1800 tahun. Itu pandangan yang apa, yang kita panggil, ada pandangan tapi pandangan yang tidak masyhur. Tapi itulah maksudnya angka yang paling last disebutkan oleh ulama. Maknanya ada tak kata 2000 tahun lagi? Tak ada. 1500 tahun itu pandangan yang masyhur daripada Imam Suyuti. Dan pandangan beliau itu dipegang oleh kebanyakan ulama-ulama yang bersetujulah dengan angka tersebut. Cuma kita kata, nah, jika benar angka tersebut, bermakna apa? Memang dunia sekarang ni ibaratnya apa? Ibarat perempuan tua yang dilihat oleh Nabi SAW pada peristiwa Isra' tersebut. Yang Nabi lihat perempuan tua yang sudah bongkok 3 istilahnya. Sekarang mungkin perempuan tua itu sudah terbaring dan hanya menunggu saat ketikanya untuk diambil nyawanya oleh Allah. Begitulah tamsilannya sekarang. Maka ada kemungkinan, kita katalah ada kemungkinan, ada kebarangkalian apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti tersebut adalah sesuatu yang benar. Bermakna kalau betul kita ada tempoh apa 55 tahun lagi. Betul tak 55 tahun? Betul. Bukan 45. 1500 tolak 1445. Betul 55 Betul Sorry. Saya ni tak pandai matematik nanti. Itu dia. Saya memang akui bodoh sikit dalam bab matematik. Tak tahu. Baik. Jadi baik. 55 tahun. Adakah mesti kita ni kalau betul lah kita sampai ke 55 tahun tu? Tak. Jika ditolak, disaring lagi, mungkin tak berapa tahun lagi kita ni hidup atas dunia. Kalau nak saring lagi lah. Sebab sekarang ni, katakan jika betul 55 tahun Allah Ta'ala akan kiamatkan, hari kiamat. Dan kalau betul, adakah kita mesti sampai kepada angka 55 tahun tu? Tak. Jika ditolak lagi, kita tak tahu umur kita ni berapa lama lagi boleh hidup, tuan-tuan. Kalau umur kita ni dah 50, saya pun dah dekat masuk 50 dah. Jadi bagi yang 50 ataupun yang dah 60, contohnya umur umat Nabi dalam hadis yang sahih sebut, umur umat aku sekitar 60 ke 70 tahun saja. Itu kebanyakan umur umat aku lepas tu akan mati sekitar 60, 70. Jika ada lebih daripada 70, sedikit. Jika ada yang sampai 80,
Apa ayat Qiyamul tu? Jarang-jarang baru kita jumpa sekali. Ada orang 90, kadang-kadang baru kita dengar dia kampung kita ni, tak, adalah seorang. Umur 90, rata-ratanya 60, 50, 60 lebih jalan, tuan-tuan. Baik. Jadi apa jadahnya? Kita nak sebut gini, iaitu apa persiapan kita? Sedar ataupun tidak? Nah, sedar ataupun tidak, tuan-tuan, orang yang dah pergi meninggalkan kita, kawan-kawan kita, sanak saudara kita, kaum keluarga kita yang pergi meninggalkan kita menghadap Allah Ta'ala, dia pun tak sangka dia nak mati pada umur tersebut. Ketika dia mengembuskan nafas akhir, dia pun tak sangka dia nak mati pada umur tersebut. Yang mati muda, yang mati 30, yang mati 40, dia pun tak sangka dia nak mati umur 10 itu. Kerana masing-masing apabila manusia ini sudah apa dia? Sudah dilekakan, sudah dilarakan dengan dunia, kesibukan kerja dunia, kesibukan mencari harta dunia, dia lupa bahawa dia akan mati. Sebab tu orang yang dah meninggal dunia, tuan-tuan, kalaulah mereka ni diberikan hidup oleh Allah Ta'ala, nescaya tiap-tiap orang yang mati, tak semualah, kebanyakan manusia akan berkata, kalaulah diizin Allah hidup balik, dia akan cakap, tak sangka aku nak mati pada umur macam tu. Sebab kata-kata akan kata apa? Aku ingat umur panjang lagi. Begitu juga tuan-tuan kita semua, termasuk saya juga. Saya cakap ni, saya ingatkan pada diri saya dan kita semua. Kita kalaulah esok lusa kita nak pergi menghadap Allah Ta'ala, kita pun tak akan sangka bahawa itulah tarikh kematian kita. Sebab itu ulama kata apa? Sebab itu Nabi kata apa? Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah dengan ingat kematian itu boleh bawa kamu ni jadi orang yang baik. Kalau kita nak ingat mati. Sebab itu dituntut kita ni supaya banyak ingatkan mati. Ingat, kita akan boleh mati bila-bila. Sebab kita tak tahu. Kalau kita diberitahu rahsia bila kita mati, senanglah tuan-tuan. Senanglah. Macam orang yang apa? Macam kita kata orang yang nak dihukum mati mandatory, gantung sampai mati. Ya. Itu pun kita dari segi hakikatnya tak tahu. Kalau takdirnya belum ajal dia, Tuhan akan buat sebab kau lepas. Dah, kalau belum ajal. Tapi kalau dah itu ajalnya, cuma nak katanya, awak fulan bin fulan dijatuhkan hukum gantung sampai mati. Maknanya sampai mati. Mati itu. Itu cakap syariat. Tapi hakikatnya tak tahu juga. Tapi maknanya kuat sikit lah dah tahu kematiannya. Betul tak? Hak kita ni yang tak dihukum gantung sampai mati ni. Kita banyak lupa mati, tuan-tuan. Kita selalu lupa bahawa kita akan mati. Sebab tu ulama-ulama kita suruh ingat mati 20 kali sehari. Nabi kata, ingat mati 20 kali. 20 kali tu maknanya apa? Nisbah suruh banyak ingatkan mati. Bukan ingat pukul 8 sekali ingat mati, pukul 9 sekali, pukul 10 sekali ingat mati. Bukan macam tu sampai genap satu hari 20 kali. Bukan macam tu. 20 kali tu nisbah selalu-selalulah ingat mati. Sebab apa? Kalau kita ingat mati, kita ni adalah takut sikit nak buat apa dia, benda-benda yang lara lalai. Apatah lagi kita ni hidup di zaman akhir zaman ni yang ramai manusia bertuhankan kepada makhluk, yang bertuhankan kepada harta, bertuhankan kepada duit. Inilah yang menyebabkan manusia ni jadi lupa bahawasanya dia akan mati. Ni tuan-tuan, faedah ingat mati. Jadi apa yang kita boleh ambil ibrah daripada tamsilan yang diperlihatkan oleh Nabi? Tak saja-saja Nabi diperlihatkan perempuan tua tu. Kalau kita sifirkan pada ketika ini, kita sudah berada di penghujung dunia,
Kalau 55 tahun lagi tu, tolak lagi kita ni. Baik. Kalaulah kiamat akan berlaku 55 tahun lagi, kalau umur kita panjang, orang mukmin akan dimatikan dulu. Nah, sebelum apa? Sebelum dunia ini dihancurkan oleh Allah. Kalau tolak itu lagi, maknanya tinggal berapa tahun lagi? Dia lepas Dajjal mati lah. Kita cerita tak? Kiamat, peristiwa tanda kiamat kubra, yang mula-mula sekali Dajjal keluar. Dajjal keluar. Lepas tu Imam pula Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Dua dah. Lepas tu lepas Dajjal dah mati, Nabi Isa pun hidup tak lama. Lepas tu Allah Ta'ala wafatkan. Sebab Nabi Isa antara Nabi Rasul yang belum lagi diwafatkan oleh Allah. Akan diturunkan akhir zaman untuk tugas membunuh Dajjal la'natullah. Lepas Dajjal mati, Nabi Isa dihidupkan Allah Ta'ala berapa lama. Lepas tu diwafatkan, dikebumikan di sebelah makam Rasulullah SAW di Madinah. Maka lepas tu apa pula yang timbul? Tanda kiamat apa pula yang timbul? Ya'jud Ma'jud. Lepas Ya'jud Ma'jud apa? Ya'jud Ma'jud tu kira tanda ke berapa? 3 dah. Dia 10 semua. Nah, bagi kita belajar dalam tauhid tu tak? 10 tanda besar kiamat. 10 tanda ni Nabi kata apa? Bila berlakunya tanda besar yang pertama, ia ibarat apa dia? Untaian tasbih yang terputus tali. Gitu. Maksudnya laju Lepas Dajjal mati, Nabi Isa wafat, Ya'jud Ma'jud. Lepas tu apa? Lepas tu apa? Dabbah keluar. Lepas tu apa? Matahari terbit sebelah barat. Lepas tu apa? Lepas tu kalau umur kita panjang sampai ketika itu, bila matahari terbit sebelah barat, pintu taubat ditutup buat selama-lamanya. Pintu taubat ni tuan-tuan ditutup pada 2 keadaan. Yang pertama, ketika mana roh kita sampai di ghargharah, sampai ke halqum kita sebelum nak keluar. Sebab roh kita ni akan ditarik mula daripada kaki, tarik sampai dekat ghargharah ni, maknanya roh kita akan keluar ke kepala. Yang ni dalam hadis sebut. Baik, sampai dekat ghargharah ni roh kita, bermakna halqum kita ke bawah, dada kita pun semua tu dah panggil mayat kan. Hanya ada roh pada bahagian muka saja. Sampai kat situ nak taubat ditutup. Tak terima lagi. Itu satu. Yang kedua, tak kala matahari terbit sebelah barat, naik je matahari terbit sebelah barat, baru nak sembahyang, baru nak pergi ngaji fardu ain, tak terima dah taubat oleh Allah Ta'ala. Itu 2 keadaan pintu taubat ditutup selama-lamanya. Kita tak tahu hak mana satu. Sebab tu kita kena banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nak taubat ni tuan-tuan, dia perlu pada dorongan sebenarnya. Nak taubat ni dorongannya apa? Kita kena dengar selalu nasihat-nasihat daripada ulama-ulama tauhid kita. Bahawa hati kita ni ada berkehendak nak balik kepada Tuhan. Tapi kalau kita duduk dengan ahli dunia saja, sebab itu kita lalai, tak ingat nak taubat, tak ingat nak mengaji fatwa, tak ingat nak Allah sembahyang, tak ingat nak Allah puasa, tak ingat nak buat itu, nak buat ini, perkara yang manfaat untuk akhirat, tak ingat. Kalau kita duduk dengan orang yang cerita hal dunia, kita pun akan sama jadi ahli dunia. Kalau kita selalu dengar nasihat ulama, duduk dalam majlis ilmu, sebab tu akhir zaman ni antara benda yang jangan kita tinggalkan, duduk dalam majlis ilmu. Bukan 24 jam duduk dalam ilmu, tuan-tuan. Ustaz pun bukan mengajar 24 jam. Dah. Ustaz datang waktu bila? Yang ditetapkan oleh pihak pentadbir masjid. Kita hari ni ada kuliah maghrib. Antara bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya tu je. Kita nak dengar nasihat, kita nak dengar ilmu. Waktu tu. Waktu lain tu kita bergelumang dah dengan dunia. Celik mata pagi, atas nama cari rezeki, berapa jam kerja yang pejabat masa pejabatnya, keluar pagi balik petang.
Dengar kuliah maghrib fardu ain berapa minit? 40 minit, 1 jam, 1 jam setengah paling lama. Ceramah ni lama sikit lah. Boleh tuan-tuan. Ceramah mau 2 jam, tapi saya tak sampai 2 jam pun. Ya. Tu. Sebenarnya banyak poin ni. Saya tulis poin saya. Nak cerita malam ni, saya rasa setengah masa dah ni untuk cerita poin pertama. Saya ada poin saya tulis untuk ceramah malam ni. Biasalah kan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 poin saya nak kongsi. Cerita pertama je. 9 dah tuan-tuan. 9 lebih biasanya kuliah kat sini dah tamat dah. Ni baru cerita poin pertama ni. Kalau nak sampai 15, jawabnya ke to be continue. Itu dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah tak sempat, tak dan nak habiskan 15 poin ni, tak apalah. Yang penting sebab saya ingat pesan Tok Guru, dia kata kita kalau dalam majlis ilmu ni baca kitab baik, ceramah baik, dia tak boleh lama-lama. 1 jam tu kira panah punggung dah tu. Tu dia. 1 jam tu kira lama dah tu. Ada juga orang yang tak kisah Ustaz, bantai je 3 jam 4 jam saya okey je. Awak seorang je okey. Lain hak lain ni. Kita yang biasa tak apa duduk jam-jam dengar tak apa Ustaz. Saya tak kisah, kita seorang tak kisah. Orang lain yang kisah ni. Baik, tak apalah, memang pesan Tok Guru tu. Dia kata kalau kita ceramah ni jangan lama-lama. Sebab kalau lama sangat, mula orang dia mula-mula dia tumpul lepas tu. Bila dah tengok, dia mula tengok jam, dia mula tak fokus dah. Ustaz berapi je kau bumbu dia dah kelain dah dia ingat rumah dah. Dah mula dah dia apa dah datang ngantuk. Insya-Allah. Baik. Jadi ala kulli hal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, inilah ibrah yang pertama. Jadi Nabi SAW ditunjukkan perempuan yang tua itu sebagai gambaran dan ingatan buat kita. Jika pada zaman hayatnya Rasulullah diperlihatkan umur dunia sudah tua sangat, kini macam saya sebut tadi, sudah mencapai kepada penghujung-penghujungnya nazak dah kiranya lah. Jadi maknanya apa? Peringatlah sentiasa tuan-tuan, rapat dengan majlis ilmu, jangan tinggal majlis ilmu, bersohbahlah, yakni bersahabatlah dengan tok-tok guru, rapat dengan orang soleh. Pasal apa? Kalau kita rapat dengan orang soleh ni, kita ke akhirat besok boleh dapat syafaat dia. Orang soleh ada syafaat. Tok guru, ulama ada syafaat yang boleh kita tumpang di akhirat besok. Kalau nak harap kepada amal kita, berapa sangat amal kita, ya, siang malam kita akuilah kita banyak kurang amal kita ni. Zikir kita hari-hari ada 10,000 tuan-tuan. Tak ada. Kadang-kadang istighfar lepas sembahyang tu pun imam bagi salam tak duduk pun. Maknanya wirid lepas sembahyang tu pun kita tak duduk kadang-kadang. Ada kalau tak duduk tapi ada zikir 10,000 kat rumah seorang-seorang, okey lah. Tapi seorang-seorang pun tak ada. Selawat ada, selawat dalam sembahyang tu je lah. Itu pun rukun. Kalau tak baca tak sah sembahyang tu. Harapkan tu lah, mujurlah ada tu. Kalau tak sembahyang, lagi satu habuk pun tak ada. Sebab tu akhir zaman ni sohbahlah, sahabatlah dengan orang soleh, rapat dengan orang soleh, duduk dengan dia. Tapi orang soleh yang apa dia? Yang akhirat. Dan ulama yang benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala duduk dengan orang macam ni. Dapat. Ni bukan masa lagi dah tuan-tuan. Kalau dunia sudah ditamsilkan sekarang ni seperti nazak perempuan yang sudah nazak, nak tunggu masa saja. Kita nak tunggu apa lagi? Nak bercita-cita tinggi lagi? Tak. Cita-cita kita sekarang ialah apa? Untuk banyakkan bekal kita nak bawa balik
menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain tak bukan ilmu. Ni masalah fardu ain tak lepas-lepas lagi ni. Tu dia. Fardu ain tak lepas lagi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua. Yang kedua ni saya ingat, lepas tu saya tutuplah. Dia ada 13 lagi, 2. Baik, yang kedua. Yang kedua, Nabi SAW tak kala Nabi ini peristiwa Isra' bukan Mi'raj lagi. Mi'raj tak cerita lagi. Mi'raj daripada Al-Aqsa naik ke langit lah. Ini cerita Isra' dulu ni. Dalam perjalanan daripada Masjidil Haram nak ke Masjidil Aqsa tu, dalam perjalanan tu Nabi diperlihatkan. Ni kita cerita ni dalam perjalanan Isra' saja dulu. Baik, yang kedua, Nabi SAW diperlihatkan satu kaum yang menanam dan mengetam dalam satu hari. Tiap-tiap kali mereka mengetam hasil, yakni mengambil hasil daripada tanaman yang ditanam tu, ladang dan tanaman mereka kembali kepada keadaan sebelumnya. Nabi diperlihatkan dengan keadaan ini, tamsilan ini. Maka tak kala Nabi diperlihatkan akan gambaran yang demikian, maka bertanyalah Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, yang aku lihat tadi itu apakah tamsilannya?" Iaitu satu kelompok manusia yang tanam, tak kira tanam apa, tanam padi ke tanam apa. Kemudian bila dah boleh dituai, boleh diketam hasilnya, ambil hasilnya, tiba-tiba bila dah ambil hasilnya, tanaman yang ditanam tadi itu bila dah diambil hasilnya, seperti sedia kala balik. Ada balik macam sebelum dia ambil hasil tu. Maknanya kira macam magic lah. Ambil, terus ada balik. Lalu Nabi tanya, "Ini gambaran apa, wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril pun jawab, beliau berkata, "Ya Rasulullah, itulah mereka orang-orang yang mengeluarkan harta dia, harta milik dia tu, dikeluarkan, kemudian dibelanjakan, disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan untuk jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala." Begitulah tamsilan. Orang yang menanam tanaman, kemudian tumbuh, ambil hasil, terus ada balik. Tamsilannya apa? Orang yang menyedekahkan, menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, Allah balas dengan berlipat-lipat kali ganda daripada apa yang kita infakkan. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ayat tu, ibarat mathalul ladzi, misalan orang yang sedekah pada jalan Allah, infak jalan Allah ni, dia tanam satu benih. Bila dia tanam satu benih, tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai tumbuh daripada kita belanja apa dia? RM1. Contoh dah. RM1 tu dimisalkan oleh Allah Ta'ala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Misalan yang kita dia belanjakan harta kita pada jalan Allah. Apa sajalah jalan Allah ni banyak, umum. Masuk duit dalam dia, tabung surau, tabung masjid, sedekah pada orang susah, dan banyak lagi jalan Allah ni. Nak buat program Isra' Mi'raj ni, pengurusi umum, kita minta sumbangan sikit, pakat bagi belaka. Yang buat makan, yang bagi duit. Semua tu ni tamsilannya. Apa dia? Dia ambil hasil, terus ada balik. Ibarat begitu. Ditanam, Allah sebut, ditanam sebiji benih, tumbuh 7 tangkai. Dah 7 tangkai tumbuh. Kemudian tiap-tiap tangkai itu tumbuh pula dia punya, kalau padi-padilah, kalau buah-buahnya 100. Tiap-tiap tangkai 7 tadi itu, tiap-tiap tangkai itu 100. Mi'atu habbah. Dalam Quran sebut. Begitulah maknanya Allah Ta'ala menggandakan. Misalan Allah cerita dalam Quran, begitulah banyaknya, berganda-ganda Allah balas kebaikan daripada infak yang kita keluarkan daripada harta kita.
Kalau sedikit pun begitulah misalannya. Kalau banyak, lagilah berganda-ganda apa yang kita usahakan tersebut. Nak katanya apa? Apa ibrahnya? Iaitu nak diajar kepada kita bahawasanya dalam hal rezeki ni jangan kita lokek untuk keluarkan harta kita untuk jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat, harta walaupun dari segi syariatnya milik kita, bukan milik orang lain. Hakikatnya ia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada kita untuk apa? Ujian kepada kita, nak tengok dengan harta yang Allah berikan pinjaman pada kita, bersyukur atau tidak. Maka di antara tanda kita syukur dengan nikmat Allah, rezeki yang Allah bagi pada kita, ialah dengan kita mengembalikan, membelanjakan separuh, tidak ditutup semua, separuh daripada apa yang Allah anugerahi harta rezeki pada kita, kita belanjakan balik kepada jalan Allah. Dan Allah Ta'ala akan balas. Tak semestinya, kata ulama, tak semestinya di dunia, tetapi Allah Ta'ala jamin, ya, kalau tak di dunia, di akhirat pasti kita akan lihat hasilnya. Tapi biasanya kalau orang yang infak ni tuan-tuan, kalau orang yang infak ni lillahi ta'ala, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dunia lagi Allah Ta'ala akan balas, dan akhirat pun berlipat-lipat kali ganda. Dunia wal akhirat Allah Ta'ala balas. Tapi cuma ulama kata, kalau tak dibalas atas dunia sekali pun, maka akhirat pasti confirm. Maka sebab itu ibrah diperlihatkan gambaran manusia yang ditanam, kemudian bila ambil hasilnya tak kurang sikit pun. Macam itulah kita belanjakan harta kita, hakikatnya tak berkurang sebenarnya, kerana Allah Ta'ala jamin. Dalam banyak saluran Allah Ta'ala jamin. Tengok, tak semestinya kita sedekah RM1 dibalas RM10. Kadang-kadang jadi begitu juga. Tapi kadang-kadangnya kita sedekah RM1, tapi ganjarannya tak sebenarnya dalam bentuk duit. Allah naikkan pangkat kita dalam kerja kita. Tengok, rezeki tak tu? Rezeki. Allah balas tak? Allah balas. Bukan itu saja, macam-macam cara Allah Ta'ala nak balas. Atas nama tanam sebiji benih 7 tangkai. 7 tangkai itu dah menunjukkan apa? Gandaan. Kita tanam sebiji, tapi bukan tumbuh sebiji, 7 tangkai. Lepas tu tiap tangkai 100 pula. Mana itu apa dia? Menunjukkan gandaan. Berarti kalau kita belanjakan harta kita sebenarnya tak kurang. Bahkan itulah saham terbesar kita, saham akhirat kita. Ini kalau kita nak perhalusi, kalau kita nak sedar. Maka sebab tu tuan-tuan, harta milik kita tu jangan sekali-kali kita ada rasa sayang untuk mengeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah di antara ibrah yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Apa dia? Ringan-ringankan tangan kita untuk bersedekah, berinfak untuk jalan-jalan Allah. Allah Ta'ala janji akan balas melalui gambaran yang ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian satu last. Kemudian Nabi, bila tamsilan tu dah ditunjukkan, Nabi dah tahu, oh ini Nabi jalan lagi, Nabi bergerak lagi dengan boraknya. Tapi naik borak ni tuan-tuan laju, macam kelajuannya kalah jet supersonik. Maknanya sekelip mata begitu laju. Tapi dalam laju itu, begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada perjalanan itu, Nabi diperlihatkan dengan beberapa gambaran. Ini yang ketiga, yang terakhir lah. Saya ingat, saya rasa macam tak cukup 15 poin ni. Rupanya tak cukup masa rupanya.
Rupanya tak cukup masa. Baik. Jadi yang terakhir tuan-tuan, kemudian Nabi SAW diperlihatkan satu kelompok yang menghempap-hempap kepala mereka dengan batu yang besar. Tiap-tiap kali kepala mereka hancur, ni dia ambil batu besar, dia pergi hempak kepala sendiri, dia pergi pecahkan kepala dia sendiri. Ini satu gambaran yang ditunjukkan kepada Nabi SAW dalam perjalanannya seterusnya. Itu satu kelompok yang mereka ni ambil batu besar, sebesar-besar batu, lalu dihempapkan atas kepala mereka sendiri sehingga hancur berkecai kepala mereka. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan kepala itu dah hancur tadi seperti sedia kala balik. Hancur saja, Allah Ta'ala buat balik semula, jadi elok balik. Lepas tu hempap lagi, hancur lagi, sedia kala balik. Hempap lagi, tak putus-putus. Maka pandangan ini diperlihatkan kepada baginda Rasul SAW. Maka seperti biasa Nabi tanya, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Ini tamsilan kepada apa yang mereka buat. Mereka ialah, wahai Rasulullah, daripada umat kamu, katanya, mereka lah, kata Jibril alaihissalam, orang-orang yang berat kepalanya pada mengerjakan sembahyang yang fardu. Ini bentuk gambaran balasan orang yang memberatkan tubuh badan mereka untuk mendirikan, melaksanakan sembahyang fardu. Nabi dipertontonkan mereka ni ambil batu besar, hempap sehingga hancur kepala mereka. Kemudian Allah Ta'ala buat semula, jadi elok balik. Sekali hempap lagi supaya dirasakan azab itu. Maka benarlah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakim. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami, kata Allah, sawfa nuslihim nara, kami masukkan, kami seksakan mereka dalam neraka. Wal'iyadhu billah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tiap-tiap kali kami bakar kulit mereka hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab, kami gantikan dengan kulit baru, liyadhuqul adab, supaya mereka merasakan sentiasa azab kami, kata Allah Ta'ala. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, Nabi diperlihatkan di antara balasan orang yang memberatkan dirinya untuk sembahyang. Bukan tak sembahyang ni, bukan tak sembahyang, tak sembahyang lagi teruk tuan-tuan. Ni sembahyang, tapi sembahyang apa? Sembahyang dalam keadaan malas. Sembahyang juga, mak dah bising, bapak dah bising, tapi hari ni bukan anak saja, bapak-bapak pun tak sembahyang. Zuhur 1.25, sembahyang Zuhur pukul 4. Zuhur masuk 1.25, sembahyang Zuhur pukul berapa? Pukul 4.25. Asar masuk 4.45, pukul 7 baru sembahyang asar. Sembahyang juga tu, sembahyang juga. Dari segi syarak, lepas tak? Fardu ain, lepaslah masa sembahyang dalam waktu, tapi hujung-hujung waktu dipanggil waktu haram, dipanggil. Sembahyang ni tuan-tuan, dia kalau kita kaji fiqh, sembahyang fardu ni dia ada waktu afdal, waktu dipanggil waktu afdal, waktu harus, waktu makruh, waktu haram. Nah itu. Waktu haram ni bila? Sembahyang 5 waktu tu dikerjakan pada last minute je. 10 minit lagi, 15 minit lagi nak azan masuk waktu seterusnya, sembahyang. Itu dipanggil memberatkan kepalanya, memberatkan tubuh badannya. Ini malas sembahyang. Sembahyang juga, bukan nak sembahyang juga. Tak sembahyang, tak sembahyang apa tuan-tuan?
Sembahyang maknanya apa? Ulama berselisih pandangan, ada kata kafir. Wala'iyadzubillah. Atas mazhab kita tak kafir. Mazhab Syafi'i, orang yang tak sembahyang tak dihukum sebagai kafir tetapi berdosa besar. Jika dia tak sembahyang kerana malas, wajib atasnya qada dan wajib atasnya bertaubat. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi kenapa tak sembahyang? Buat apa sembahyang ni? Tak payah dah sembahyang ni. Itu namanya ingkar perintah wajib, perintah Allah Ta'ala, baru jatuh kafir. Buat apa tak sembahyang? Itulah lemah canguk lah saya ni. Mengaku dosa besar hukumnya, tak jatuh kafir. Tapi dia cerita apa dia? Sembahyang, tapi sembahyang last minit. Apa gambaran yang ditunjukkan kepada Rasulullah? Itulah gambaran umat kamu, wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril. Mereka yang memberat-beratkan diri untuk sembahyang. Sembahyang juga, tapi malas. Lepas tu bila sembahyang, buatlah lebih kurangnya. Tasbih rukuk pun tak baca, tasbih sujud pun tak baca. Baca hak rukun-rukun saja. Tu. Sembahyang dari segi fiqhnya, lepaslah fardu ain tu. Tapi tengok apa gambaran yang ditunjukkan kepada Nabi, iaitu umat Nabi Muhammad yang memberatkan diri. Lah minit pun sembahyang. Mereka ni memegang batu yang besar, menghempat atas kepala mereka sampai hancur. Allah jadikan balik kepala dia seperti sekala, hempap lagi. Begitulah balasan yang dikenakan kepada orang yang memberatkan sembahyang, yakni malas sembahyang juga malas. Ini tolong ingatkan kepada anak-anak kita. Dah yang dah mula masuk umur apa dia? Aqil baligh, dipanggil mukallafin tu, dah mukallaf, ingat sembahyang. Ingatkan dia, orang yang malas sembahyang ni dah mukallaf tapi tak mau sembahyang ataupun berat nak sembahyang, suruh 5-6 kali baru nak sembahyang. Ingatkan balasan orang yang suka melewat-lewatkan sembahyang ni, bukan tak sembahyang, sembahyang tapi lewat-lewat, malas dipanggil. Maka balasannya dia hempap kepala dia sendiri. Bukan malaikat yang hempap, dia sendiri yang angkat kepala, dia hempap atas kepala dia sendiri sampai hancur, pecah kepala dia, hancur, berkecai. Tuhan buat semula kepala dia jadi elok. Lepas tu hempap lagi, tidak berputus. Sampailah dia punya apa dia, kalau di akhirat besok, sampailah tempoh siksa itu cukup, barulah dia ni masuk syurga Allah Ta'ala. Nak katanya itulah gambaran orang yang memberatkan sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak apa. Sembahyang sunat ni kita tak sembahyang pun tak dihukum sebagai berdosa. Kita buat dapat pahala. Tapi sembahyang fardu, ini maksudnya sembahyang fardu. Jadi kisah ini disebutkan dalam hadis Imam At-Tabari dan Imam Al-Bazzar wa ghairuhu, dan lain-lain imam muhaddis meriwayatkan hadis ini. Iaitu apa dia? Nabi diperlihatkan dalam peristiwa Isra, satu kelompok yang menghempap-hempapkan kepala mereka dengan batu yang besar. Dia hempapkan sendiri. Ini disebut dalam hadis Imam At-Tabari, Imam Bazzar dan lain-lain. Maka hadis ini adalah hadis yang sah. Saya disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa sampai pada akhir ayat. Itu tafsiran Imam Ibn Katsir, bahawa hadis Nabi diperlihatkan satu kelompok yang begitu. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya rasa cukuplah setakat ini. Sebenarnya ada 12 lagi. Apa dia? Mi'raj tak dapat satu pun. Sebab di Mi'raj tu Nabi naik langit ada. Selain bertemu dengan para rasul, nabi-nabi nak langit pertama, langit kedua tu, dalam pada tempoh tu ada juga Nabi diperlihatkan dengan tamsilan yang tertentu, banyak yang berkait dengan kita. Tapi tak dan tuan-tuan, minta maaf lah dah. Saya ingat saya tak cukup poin, rupanya tak cukup masa bulan ni. Kerana masa mencemburui kita. Tu ayat ni. Sebenarnya masa tak cemburu kita cemburu kat masa tu. Baik, tak apa, insya-Allah malam besok mungkin saya sambunglah pula di Masjid An-Najwan. InsyaAllah ceramah malam besok di Masjid An-Najwan Cheng. Jadi mungkin saya sambunglah apa yang tak sempat sambung ni, insyaAllah pula. Jadi siapa-siapa yang berminat nak ikuti apa lagi tamsilan yang ditunjukkan pada Nabi SAW dan yang berkait dengan kita, maka bolehlah besok
Dua tempat besok di Madrasah Al-Ikhwan pun ada juga. Fadil Ustaz Zailul kita insya-Allah. Mana-mana nak pergi pun boleh silakanlah tuan-tuan. Cuma siapa yang nak tahu apakah 12 perkara ni, insya-Allah saya kongsi besok di Masjid Najwan malam esok ceramah di sana pula insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu. Terima kasih pada pihak pentadbir surau Raudhah kerana memang sepatutnya malam ni turn saya mengajar sambung kitab Risalah Tauhid tu, tapi tak apa. Kita nak menyambut Isra wal Mi'raj dengan mengambil ibrah. Walaupun tak banyak, tak habis, tapi adalah 3 ibrah kita ambil. Kita pun rasa cukup dah tu, kenyang dah kita pun. Ibarat makan nasi kenyang, bukan tak cukup, kenyang dah. Kenyang dah, pecah perut dah kita ni. InsyaAllah kita pegang ya apa yang kita dengar ni dan kita boleh sampaikan ataupun kita kongsikan dalam media sosial apa yang kita dengar pada malam ini. Moga-moga apa yang kita sampai orang dengar jadi sebab orang berubahkan kita, maka kita pun dapat pahala yang besar juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.